الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi meneruskan lagi tafsir kita ataupun perbincangan kita berkenaan dengan ayat-ayat suruhan. Pada kuliah kita awal bulan lepas, pagi Ahad minggu yang kedua, kita telah bincang berkenaan dengan ayat, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh perintah menyusukan anak, menjaga anak. Dalam konteks perempuan menyusukan anak dia supaya dalam keadaan 2 tahun, haulaini kamilain, 2 tahun itu tempoh yang paling baik untuk penyusuan seorang ibu kepada anak. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut akhir ayat itu, wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang jenis kamu lakukan, itu semua perkara dilihat oleh Allah Ta'ala. Tujuan supaya disuruh menyusukan anak dalam tempoh tersebut, ayat yang kita bacakan itu dibincang di bawah masalah penceraian. Maknanya kalau penceraian itu berlaku, kena menyusukan anak itu, pihak lelaki yang tidak menyusu ni kena tanggung penyusuan tersebut selama tempoh 2 tahun. Dan bagi menanggung penyusuan tersebut itu mestilah dengan kadar yang sepatutnya, tidak memberatkan di sebelah pihak lelaki. Itu yang kita bincang pada awal bulan. Minggu yang keempat ini, pada akhir bulan, kita bincang berkenaan dengan ayat suruhan lagi di bawah bab tajuk yang sama, iaitu tajuk bab anak-anak, tapi dia punya poin dia pelihara, perintah suruhan memelihara anak dengan baik. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Baik, kalau kita tengok, kalau kita boleh sebut, ini merupakan salah satu daripada ayat yang berat dalam Al-Quran. Ayat yang berat maknanya suruhan yang penting. Suruhan yang penting. Kenapa?
Kalau kita tengoklah surah At-Tahrim ni, kalau kita lajak pergi sikit, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 ni, Allah mengajar kita mengambil perhatian dalam urusan keluarga dan menjaga diri kita sendiri. Itu perintah Allah. Dia sebut keluarga dulu. Dia sebut ku anfusakum, diri kita dulu. Wa ahlikum nar, dan juga ahli keluarga kamu. Kita tengok bagaimana ayatnya. Yang pertama sekali bila Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebenarnya yang boleh kita sebut bahawa ya ayyuhalladzina amanu maknanya dengarlah wahai semua orang yang mengaku beriman. Tapi bukan dengar saja. As-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Dengan kata lain, dengar satu, amalkan yang kedua. Dengar dan amalkan. Baik, apa pun ayat Al-Quran, kalau ya ayyuhalladzina amanu, tuan-tuan letaklah kepada tuan-tuan semua bahawa ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala seru kepada orang yang beriman. Ada suruhan Allah Taala di situ. Allah Taala suruh dengar dan Allah Taala suruh amalkan. Kan banyak ayat Al-Quran, ayat yang amanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya ayyuhalladzina banyak. Sahabat saya seorang tu daripada Pulau Pinang, dia junior saya sikit, dia kumpulkan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ada buku dia tulis, wahai orang beriman. Dia kumpul semua ayat ya ayyuhalladzina amanu. Perintah Allah kepada orang beriman. Banyaklah Quran ya ayyuhalladzina amanu, cuma kita tak perhati. Bila Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu, maknanya suruh kita dengar, yang pertama suruh amalkan. Perintah kepada orang yang beriman. Kalau orang tu dia tak berapa nak dengar ya ayyuhalladzina amanu ni, maknanya dia tidak sempurna iman, dan boleh jadi dia munafik. Sebab orang munafik dia tak suka dengar Quran. Quran ni bagi dia benda yang mendatangkan hiburan sahaja kepada dia, bukan benda yang masuk dalam jiwa dan perasaan dia. Itu perangai dia. Baik, yang pertama perintah Allah. Ini perintah dia. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Allah mengajar kita dalam ayat ni, setiap diri bertanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kita ni bukan tanggungjawab kepada diri kita saja. Bukan tanggungjawab pada diri kita saja. Kalau kita kata kita ni ada tanggungjawab pada diri kita saja, tidak sempurna keimanan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut umat ini menjadi umat yang terbaik apabila kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu adalah benda yang melibatkan kita dengan orang lain. Menyuruh pada perkara yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Menyuruh diri kita sendiri untuk ma'ruf dan menyuruh orang lain untuk ma'ruf. Mencegah kemungkaran untuk diri kita sendiri dan mencegah kemungkaran untuk orang lain. Itu adalah perintah Allah Ta'ala kepada umat ini, untuk umat ini menjadi khaira ummah, umat yang terbaik. Kalau tidak, umat ini tidak menjadi umat yang terbaik. Baik. Yang pertama sekali, kena selamat diri kita dulu, baru keluarga kita daripada api neraka Allah. Saya akan perincikan nanti.
Kalau mengikut ulama tafsir, Qatadah dia sebut bahawa mengatakan bahawa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau kena cegah segala perbuatan yang mendurhakai Allah Ta'ala. Kepada siapa tu? Pada ahli keluarga yang di bawah jagaan kita. Ayah ni merupakan ketua dalam keluarga, ataupun kita sebut bapa, ketua dalam keluarga. Isteri sebagai pembantu dalam keluarga. Kita ni sebagai bos. Isteri kita sebagai mengurus harta kita, mengurus rumah kita. Bini kita di rumah ni pakcik bukan big boss, tapi hak nak jadi gitu. Kita ni bos. Sampai ada orang tu tak boleh nak buat keputusan kalau tak tanya bini. Sungguh. Macam mana ni Ji? Boleh? Tak apa. Balik tanya bini dulu. Oh, malu kau orang. Kena balik tanya bini dulu. Kita pun tanya kecil manis berapa Ji? 15. Patut pun. Kena balik tanya bini dulu. Kalau benda yang boleh bincang dengan isteri, kita bincanglah. Tapi kalau benda yang boleh buat keputusan, kita buat keputusan tu, tak perlu tanya isteri. Benda yang memerlukan keputusan kita, kerana suami ni dia bos dalam keluarga. Kita jangan sombong kerana kita bos pula, jangan sombong. Ada benda yang boleh kita bincang dengan isteri, ada benda tak perlu bincang, kita perlu buat keputusan. Dan isteri pula ada benda yang boleh bincang dengan suami, ada benda yang kita suami dia kena ikut suami dia. Mengikut suami dia. Apatah lagi perkara yang melibatkan penjagaan aurat, pemakaian dan sebagainya. Dia kena ikut suami dia. Suami dia nak suruh macam mana? Nak suruh macam mana? Selagi mana suruhan suami tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul. Tak bercanggah dengan Allah dan Rasul, maka dia kena pakai. Suami dia kata jangan pakai tegang-tegang sangat. Pakai tegang-tegang sangat tak boleh orang perempuan ni. Pakaian yang menyerlah, warna yang menyerlah. Duduk jauh lagi nampak merah. Kita tengok pusilau. Maka tu tak boleh. Kerana lebih daripada had. Pakaian yang boleh menarik orang tengok dia. Kita suami kena larang isteri kita ni. Kena larang. Kalau isteri kita tak dengar, pisahkan tempat tidur daripada kita. Pisah tempat tidur sebagai hukuman kepada dia. Jangan pukul. Walaupun dalam Islam ni kalau dia tu boleh dipukul dengan kadar yang bukan pukulan yang rotan ke tali pinggang ke, bukan. Sekadar gitu je. Awak ni. Kalau tepuk bahu gitu je, bukan bagi penampar. Tapi jaranglah ini kita dengar suami-suami pukul isteri. Hak banyak sekarang isteri pukul suami. Sungguh. Ada seorang suami tu geripuk di balai polis. Bini dia garang sangat bini dia. Hari-hari dia kata sakit kepala saya. Polis kata dah mau buat berapa? Mau tu buat berapa? Polis tu kata tupak Kelantan. Mau buat berapa bini mu sakit kepala? Dia kata kita nak sakit juga tapi gapo sakit kepala dia tu. Mai wak ripuk polis. Tak tahan tekanan hidup sebab isteri selalu sakit kepala dia. Tiba-tiba polis pergi jumpa isteri dia. Rupanya isteri dia tu badan nak sama besar dengan saya. Dia kecil besar tu imam. Patut kena sakit hari-hari. Silap gu rupanya. Nak cari gula air, tak boleh gu tu tak boleh. Kalau orang beli ikan letak dalam akuarium ni, kalau kecil-kecil, kalau kita letak ikan besar, apa yang telan ke dia lah. Dia nak cari gu pun kena cari gu pandai jugalah. Gitu.
Sebab tu bini jangan bagi makan banyak, dia jadi besar susah. Kita hak alu ni, nah, ada tolak kita sekali, jatuh kita. Baik. Qu anfusakum, jaga diri kamu. Wa ahlikum, ahli keluarga kamu. Kata Qatadah, kamu kena suruh dia taat pada Allah, dan kamu kena cegah bila dia langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Qatadah lagi, hendaklah kamu menegakkan agama dalam rumah kamu sendiri. Menegakkan agama dalam rumah kamu sendiri. Apa makna menegakkan agama dalam rumah kamu sendiri? Iaitu satu kewajipan kepada kamu untuk hidup dalam keadaan beragama. Ini amat-amat penting, tuan-tuan. Amat penting. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abdul Malik Ibn Rabi' Ibn Sabrah, daripada ayahnya, daripada datuknya, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, murru as-sabiyyu, dalam satu riwayat, ataupun murru auladakum bis salah ila balagha sab'a sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Suruh anak kamu sembahyang apabila mencapai usia 7 tahun, dan pukullah dia bila sampai umur 10 tahun kerana meninggalkannya, jadi meninggalkan sembahyang. Ini adalah perintah daripada Nabi kita. Baik, kita tengok. Suruh anak ketika mana? Nabi kata umur 7 tahun. 7, 1, 8, 9, 10 ni baru pukul. Maknanya 3 tahun ni suruh, ajar, biar reti, biar hafal bacaan semayang, biar tahu semayang macam mana dalam tempoh 3 tahun. Tengok Islam bukan saja-saja boleh dipukul begitu. Tidak. Bukan. Dalam tempoh dia 7 tahun, suruh dia. Suruh tu maknanya bukan suruh semayang tanpa dia tak tahu. Macam mana nak semayang? Dia tak tahu. Cuba tuan-tuan fikir kalau mak bapak jenis tak semayang, nak suruh anak semayang. Lagi-lagilah. Sebab tu kalau orang nak pilih jadi menantu kita tu, biar semayang nombor 1. Semayang nombor 1. Hak lain tu tak apalah. Kerja apa pun tak apa, semayang tu penting sekali, duduk nombor 1 semayang. Mau semayang ke tak? Nak minta anak aku ni belanja tu sikit-sikit pun tak apa. Sikit-sikit pun tak apa. Almarhum Tok Guna Aziz dulu, Allahumma ghfir lahu, bila dia duduk mengajar di medan ilmu hari Jumaat tu, dia kata, anak ambol ni, dia kata, kalau orang masuk nikah, hamba nak beri 1,000 anak menteri besar 1,000 je mas kahwin. Anak perempuan dia hak menikah 1,000. Hak dia nak bagi pada bini dia tu ikut dia lah berapa dia kata. Tapi hak mas kahwin tu 1,000. Kita ni tuan-tuan, anak angkat dengan banyak lah, biar bunyi banyak, 20,000, 30,000. Lepas tu sakit kepala hak lelaki tu duduk cari duit. Nah, orang sakit kepala lah hak lelaki tu duduk cari duit, sakit kepala. Habis benda jual. Nah, habis benda nak menega. Sebab apa? Sebab mak perempuan nak minta ni 30,000. Anak tu hidup macam sikit je. Bukan banyak pun. Nah 20,000 dah. Dah kalau ada ijazah ada apa? 20,000. 20,000. Jadi orang lelaki pun fikir nak menikah pun fikir 2 kali jadi. Lepas tu duk syok begitu. Duk bergewer, orang panggil duk bergewer dengan 2 orang tu. Tak? Mak ayah tak marah bergewer. Padahal menikah lalu pun tak apa. Duk pergi merata, habis tepat dah pergi. Partai Merdeka, tak Partai Merdeka, habis. Kuala Perlis tu tak usah kira lah. Duk raung ni 2 orang ni. Jatan dengan Tina ni. Sebab apa? Sebab mak perempuan ni, ayah perempuan ni menyusahkanlah masalah urusan nikah. Minta mahal-mahal sangat.
Lah sekali tak ada menikah boleh cucu. Padahal muka tu. Itu yang berlaku pada hari ni. Jadi sepatutnya kita ni mudah urusan nikah, mudah. Kena mudahkan urusan. Jangan payah. Dan orang lelaki yang muda-muda ni kena ada azam. Dan bila menikah dia kena jaga keluarga dia. Sebab tu minta maaf saya sebut bismillah. Kalau dah menikah ni, anak-anak kita jangan bagi duduk dengan kita. Ataupun duduk dengan mak mertua dia. Biar dia duduk sendiri. Biar dia duduk sendiri, biar dia jadi bos lah rumah dia sendiri, biar dia kawal rumah dia sendiri. Kita tak perlu masuk campur. Kalau benda yang tak perlu kita tegur, benda yang menyanggahi syarak baru kita tegur. Tak boleh kita ambil sayang sangat anak lelaki seorang mari duduk dengan kita. Tak boleh. Sebab apa? Orang menantu kita perempuan ni kadang-kadang ada masa dia letih. Dia nak pergi berehat sekejap, dia letih. Kebetulan pula mak mertua pula mulut banyak. Banyak sungguh mulut. Pakai tapi tak berhenti. Nah, ada dia kata pula, dia kata malah sungguh menantu aku ni, dia kata. Mana kawan tu letih. Bukannya malah, dia letih. Buat kerja mungkin banyak, patut nak rehat sekejap. Timbullah mak mertua bergaduh dengan menantu. Lepas tu mak mertua pula jenis, tidak jenis malaikat, jenis iblis lagilah. Dia usik anak dia pula. Anak lelaki seorang, so duduk dengan dia. Ini jadi masalah besar. Kalau nak duduk sekalipun nak duduk dekat, buatlah rumah anak tepi. Tapi rumah lain-lain. Kerana pentadbiran lain. Dia bukan di bawah pentadbiran kita dah. Dia kena urus sendiri, kena ikut suami dia. Ada pentadbiran dia sendiri. Kalau anak kita tu anak perempuan, lagilah duduk dengan suami dia. Dan suami dia jangan duduk heret pergi duduk mentua, jangan. Balik jarang-jarang tak apalah. Tidur 1 malam, 2 malam boleh. Duduk lama-lama jadi masalah. Kadang-kadang menantu buat perangai. Menantu buat perangai, menantu malah apa-apa. Nah, mak mentua belaka dah buat kerja goreng ikan, kena nak nasi habis semua mak mentua belaka. Dia jadi pemaisuri relax dalam rumah duk gilak kuku. Duk main handset. Bila suami balik barulah buat rajin sikit. Takut suami tu kata malah pula. Itulah. Boleh jadi dia akan bergaduh dengan mak mentua, ataupun boleh jadi anak kita tadi bergaduh dengan kita sendiri. Sama ada sebab menantu ataupun sebab isteri kita, mak mentua dia tadi. Jadi kita kena pandang. Sebelum daripada dia kahwin, kita kena cari dulu rumah dia sewa dulu. Sebulan belum kahwin tu sewa rumah. Sebab kalau duduk menjadi masalah. Dah banyak masalah yang timbul. Dia duduk mari telinga saya, orang tu cerita kadang-kadang kawan ni duduk mesej mengadu masalah macam kita ni khadi pula. Saya kata saya bukan khadi. Mengadu pejabat khadi lah. Dia kata ustaz, dia kata nak buat macam mana? Nak tanya persoalan, ustaz nak buat macam mana kalau kita berhadapan dengan situasi begini? Dia kena tarbis sendiri. Dia tak boleh duduk, dia kena tarbis sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu, keluarga kamu daripada neraka. Dan di antara Nabi suruh anak semayang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 3 tahun. Suruh ajar biar dia reti, biar dia tahu bahawa semayang ini merupakan salah satu daripada suruhan Allah, bukan suruhan ibu bapa dia saja. Kalau dia tak semayang lagi umur 10 tahun, maka bersedia untuk memukul dia. Allahu Akbar. Sebab tu anak-anak ni kita kena masukkan dia agama. Agama ni ibarat oksigen kepada hidup kita, kepada roh kita. Sebagaimana kita hidup memerlukan oksigen. Ayat ni saya boleh buat contoh ginilah tuan-tuan. Dalam kapal terbang, contoh tuan-tuan kira naik kapal terbang biasa dah. Dia kata jikalau lampu kecemasan itu menyala, dan juga saluran oksigen itu jatuh, pakai kepada diri sendiri, baru pakai kepada di bawah jagaan, dia kata. Kita sekali fikir anak kita sayang, patut kita pakai ke anak kita dululah. Betul tak?
Kita fikir gitulah. Anak hak kita sayang, patut kita pakai ke anak kita dululah, baru kita pakai kita. Baru betul. Rupanya tidak. Dia suruh pakai pada kita dulu. Kenapa? Dia suruh selamat diri kita dulu. Kalau kita selamat, kita boleh selamatkan anak kita. Begitu juga dengan ayat ni. Kalau kita beri agama sahaja pada anak kita, tapi kita tak cari agama, masak juga. Berapa banyak orang yang hantar anak-anak di sekolah agama, tapi ayah dia baca Quran pun tak erti, ayah dia tak erti apa pun ayah dia, masjid pun malah mari. Lepas tu duk bersohorlah anak dia ni hafiz Quran, ayah dia Allah. Teruk tuan-tuan. Macam saya duk cerita tu, kawan saya buka mahat tahfiz. Dia buka mahat tahfiz. Lepas tu mari hantar mahat tahfiz tu, Allah. Ada mari sebuah kata-kata besar. Wildfire. Turunlah rambut-rambut merah, putih-putih gitu. Nah, pakaian ketat-ketat. Ingat kemok kawan tu, Tok Wan dia. Orang sini panggil apa? Tok perempuan ni. Rambut merah. Adalah pakai tudung-tudung gitu sikit. Gitu pakai tudung. Dia panggil tudung syurga neraka. Ni neraka ni tutup ni syurga. Pakailah sikit-sikit, tak apalah. Nah, rambut merah tapi kalau pergi mahat tahfiz boleh jadi. Tapi ketaklah pakai. Turun nombor 2 pula. Sesi lagi. Dengan make up kita so kira lah macam hantu raya. Mok dia. Kawan saya ceritalah. Dia kata aku nak tengok pok dia setara mana pok dia. Turun pok dia tu pakai topi gitu. Nak jumpa ustaz ni pusing topi ke belakang. Pakai topi pusing ke belakang itu tak? Pakai seluar sekerak. Bawah sikit pada lutut. Kawan pun duk tengok jauh masuk. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ni nak hantar anak mengaji tahfiz ni. Anak dia pakai lawa lah anak tu. Nak masuk tahfiz ni. Boleh lah, tak apalah. Masuklah anak dia tu. Pandai anak dia. Mengaji, pandai jawi, pandai tulis Quran, cepat hafal. Kawan saya kata mudah-mudahan mu ni jadi berkat pada keluarga. Masuklah anak kalau tahfiz. Tak apalah hak-pok tu. Lepas tu dia kata duduk 2-3 bulan mari, alhamdulillah, mak dia pakai tudung. Tok Wan dia pun pakai tudung. Ayah dia pun reti juga nak pakai seluar, pakai baju Melayu. Dia pergi peluk ustaz dia, kawan saya, dia kata minta terima kasih banyaklah ustaz. Dia kata terima kasih banyak. Dia kata anak saya ni balik habis orang dia suruh solat. Saya semua dia suruh mengaji belaka. Anak dia pergi hantar sekolah tahfiz tu membawa perubahan kepada ayah dia. Alhamdulillah. Tapi kalau hak teruk lagi, pergi hantar sajalah. Ayah saja. Ayah pergi hantar, mak pergi hantar. Tapi anak jadi apa? Dia tak ambil tahu. Anak dia tak jadi apa, berapa juzuk apa, dia tak ambil tahu. Dia kira anak saya mengaji agama, ustaz, kalau menghafal Quran ni boleh buat syafaat pada kita masuk syurga. Tuhan mana nak bagimu syurga? Tak reti apa satu, akidah pun tak reti, mengaji pun tak reti. Kerana anak boleh masuk syurga. Ni ajaran mana ni? Ada. Ya? Kita sih kena ada kesungguhan. Letak ilmu lah diri kita, barulah kita ajar anak kita. Dan anak kita tu daripada kecil dia akan tengok kita. Dia akan tengok kita. Sebab tu ibu di rumah ni cukup-cukup penting dalam pendidikan anak-anak saya daripada ayah. Sebab ibu ni dia bersama dengan anak lebih banyak daripada ayah. Ayah sebagai orang yang menggubal dasar, mengambil tindakan. Ibu sebagai pendidik kepada anak. Dia akan dengar cakap mak dia dulu. Dia akan dengar cakap mak dia dulu. Dia akan dengar arahan mak dia dulu. Kita sebagai ayah ni kena tahu, kena reti benda ni. Tapi kalau ibu dia tu ajar bahawa pandang tidak baik kepada ayah dia, ni awak ni bapa hang ni dia kata ni. Ni ayah awak ni gini. Marah suami tu, marah pada suami depan anak. Memperlekehkan suami depan anak. Macam mana anak nak hormat pada bapa dia? Anak tak akan hormat. Dan benda tu yang berlaku zaman sekarang.
Anak ialah hormat pada ibu, pada ayah. Kenapa? Kerana ibu tu sendiri cakap benda yang tidak elok di hadapan anak-anak. Tu bahaya tuan-tuan. Bahaya kerana apa? Kerana agama tu tidak diterapkan dalam kehidupan. Sebab tu ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan keluarga daripada api neraka. Maknanya beri agama baru tak kena neraka. Kemudian Allah Taala sebut apalah neraka tu? Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Allahu akbar. Allah Taala sebut an-nas, manusia, satu lagi hijarah, batu. Tuhan sebut manusia dulu daripada batu. Kenapa? Kerana manusia yang menjadi bahan bakaran api neraka itu lebih banyak daripada batu-batu. Manusia yang menjadi putung kayu api kepada neraka itu lebih banyak lagi daripada batu-batu. Dan batu yang macam mana ni masuk neraka menjadi bahan bakaran ni? Menurut satu pendapat, batu yang dijadikan untuk sembahan berhala. Berdasar kepada firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam wa antum laha warithun. Suratul Anbiya ayat 98. Sesungguhnya kamu dengan apa yang kamu sembah, dua-dua ni aku nak sembah neraka belaka. Waquduhan nasu wal hijarah. Bagaimana lagi keadaan dia? Alaiha malaikatun ghilazun, penjaga neraka itu amat kasar dan keras. Allah takutkan lagi. Allah takutkan lagi kita bahawa penjaga neraka itu takut kita dengar. Ghilazun syidadun. Kalau kita buka ayat-ayat yang lain menggambarkan api neraka ni, Allahu Akbar, cukup-cukup ngeri. Malaikat yang jaga neraka ni tak ada senyum. Dilayan dengan kasar. Dilayan dengan bukan sebagai tetamu, tapi sebagai orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sun Allah, tidak akan mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apa yang Allah Taala perintahkan. Dan malaikat dan neraka ni segala arahan Allah untuk menyiksa ahli neraka dia sedia untuk buat. Jadi sebenarnya Allah Taala suruh letakkan dalam diri kita dan anak-anak kita berkenaan dengan bahaya neraka dan apa ancaman Allah di hari akhirat. Bila akhirat itu duduk dalam jiwa kita dan akhirat itu duduk dalam jiwa anak-anak kita, nescaya kita menjadi keluarga yang dijauhkan oleh Allah daripada api neraka. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti sekadar tu untuk pagi ini. Insya-Allah satu lagi bab yang kita akan bincangkan pada bulan hadapan, iaitu perintah memberi pendidikan kepada anak-anak, macam mana Allah Taala suruh, dan perintah bersederhana dalam mengasihi anak-anak. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa